Assalamualaikum, nama saya Nur Syara binti Yusof. Nombor kad matrik saya 3213004931. Assalamualaikum dan hai, nama saya Siti Nadiana binti Anwar. Nombor matrik saya 3213000961. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Natasha binti Ahmad Zaini. Nombor kad matrik saya 3213001111. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Luzana binti Edison. Nombor kad matrik saya 3213001361. Hai, saya Amras Amsaji dengan kad matriks 3213000381. Seperti yang kita sedia maklum, rumah adalah antara tempat yang paling selamat untuk kita berteduh dan membina kebahagiaan. Rumah yang baik adalah rumah yang memberi keselesaan kepada sesiapa yang menghuninya. Seterusnya, rumah juga adalah tempat untuk ibu bapa membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan mencipta memori yang indah bersama mereka. Jadi, kita perlulah menjaga rumah dengan penuh kasih sayang agar kesejahteraan rumah terjaga. Pelbagai tip keselamatan di rumah yang kami ingin kongsikan agar rumah kita sentiasa dalam keadaan selesa dan selamat. Tip keselamatan yang pertama. Apa yang kanak-kanak perlu lakukan jika ibu bapa tiada di rumah? Antara perkara yang kanak-kanak perlu lakukan ialah: Yang pertama ialah memastikan pintu rumah sentiasa ditutup dan dikunci bagi mengelakkan pencuri masuk ke dalam rumah. Selain itu, ibu bapa perlu mengingatkan anak-anak jangan membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali dan memberitahu akibat jika kanak-kanak tersebut membuka pintu kepada orang yang tidak dikenali. Contoh akibat yang akan berlaku ialah kanak-kanak boleh diculik oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, jika melihat orang yang tidak dikenali atau mencurigakan, kanak-kanak perlulah menghubungi ibu bapa. Dengan ini, ibu bapa boleh mengambil tindakan dengan menghubungi pihak polis jika mereka jauh daripada kawasan rumah dan untuk mengambil tindakan seterusnya. Kita perlulah mengamalkan keselamatan ini bagi mengelakkan perkara yang tidak baik berlaku kepada ahli keluarga kita. Sekarang kita pergi ke tip keselamatan seterusnya. Seterusnya, tip keselamatan yang kedua. Barang yang tajam perlu disimpan dan dijauhi dari kanak-kanak. Hal ini kerana peralatan dalam dapur dan aktiviti memasak selalunya menyebabkan berlakunya kecederaan yang serius. Contohnya, peralatan seperti pisau dan gunting. Peralatan seperti pisau dan gunting boleh mewujudkan persekitaran yang sangat berbahaya kepada kanak-kanak sehingga boleh menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Oleh itu, barang yang tajam perlu disimpan di tempat yang tersorok seperti di dalam laci atau di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak supaya sebarang kecederaan seperti jari luka terkena pisau boleh dielakkan daripada kanak-kanak. Mari kita lihat akibat lain yang boleh terjadi apabila meletakkan alatan tajam seperti pisau di tempat yang tidak sepatutnya. Oleh itu, ibu bapa perlulah memantau kanak-kanak supaya perkara seperti berikut dapat dielakkan. Kita pergi kepada tips keselamatan yang seterusnya. Tip keselamatan yang ketiga. Ibu bapa perlu memastikan suis elektrik yang tidak ingin digunakan berada dalam keadaan mode off. Tindakan awal yang perlu diambil oleh ibu bapa adalah untuk mengelakkan daripada barangan elektrik menjadi overheating. Mari kita lihat kesan daripada berlakunya overheating. Kebakaran.
Overheating akan menyebabkan kebakaran Dan kita tidak dapat cakap. Mari kita lihat contoh-contoh barang di dalam rumah yang menggunakan suis elektrik. Yang pertama, mesin pengisar. Yang kedua, pengering rambut. Yang ketiga, lampu. Yang keempat, kipas. Dan yang kelima, mesin penyedut habuk. Terdapat lebih daripada satu kemalangan kes kebakaran yang berpunca dari barang elektrik. Mari kita lihat potongan berita daripada kes kebakaran yang berlaku. Kecuaian ini bukan sahaja membahayakan ibu bapa atau kanak-kanak, tetapi ianya membahayakan seluruh ahli keluarga di dalam rumah. Jadi, sebagai ibu bapa, perlulah mengawasi suis elektrik yang berada di dalam rumah. Tutup suis elektrik jika tidak ingin digunakan. Kita pergi kepada tips keselamatan di rumah yang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tips keselamatan yang keempat, iaitu ibu bapa perlu mengawasi anak-anak ketika mereka melakukan kerja di dapur. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, mereka perlulah mengajar anak untuk membantu mereka membuat kerja-kerja di rumah. Contohnya, membantu ibu membasuh pinggan ataupun memasak. Namun, jika tidak berhati-hati, kerja yang dianggap selamat boleh menjadi berbahaya kepada anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa mengawasi anak-anak mereka ketika sedang melakukan kerja-kerja di dapur bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Ketika berada di dapur, haruslah berjaga-jaga. Jangan membiarkan kanak-kanak tergesa-gesa atau berlari di dapur untuk mengelakkan sebarang kecederaan yang berlaku. Contohnya jatuh. Ibu bapa sentiasalah menasihati anak-anak agar tenang membuat kerja-kerja ataupun tidak berlari-lari di dapur. Dan juga sebagai langkah berjaga-jaga, perlulah menyimpan atau ada kotak pertolongan cemas. Ini supaya ibu bapa dapat bersiap sedia sekiranya terjadi apa-apa kepada anak. Tips keselamatan yang terakhir adalah memastikan kepala gas adalah dalam keadaan yang tidak berfungsi ataupun ditanggalkan daripada tong gas. Hal ini kerana kepala gas yang dibiarkan masih dalam keadaan berfungsi boleh mengakibatkan letupan yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Ibu bapa seharusnya sentiasa memastikan kepala gas ini adalah dalam keadaan tidak berfungsi bagi mengelakkan kanak-kanak daripada memainkannya, dan perkara ini sangatlah berbahaya kerana ianya boleh menyebabkan kecederaan yang serius dan boleh meragut nyawa seseorang. Di samping itu, letupan ini juga boleh mengakibatkan seseorang individu ataupun sebuah keluarga mengalami kerugian serta kehilangan barang-barang berharga. Oleh itu, perkara ini perlulah dititik beratkan bagi mengelakkan perkara-perkara tidak diingini berlaku, kerana lebih baik sediakan payung sebelum hujan daripada nasi menjadi bubur. Itu sahaja daripada kami. Harap dengan tips keselamatan yang kami kongsikan ini dapat membantu dan membuka mata ibu bapa dan kanak-kanak agar lebih berhati-hati. Terima kasih.